Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak buat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita nak sambung daripada muka surat 375. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan Haifa, Ira dan juga kepada Rin Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kemudian di ruangan FB pula, ahlan-ahlan Fatimah Az-Zahra, Syakira Ismail Zizali, kemudian Salma Uthman, Fatimah Syamsuddin, Ayu Hafiz, Normadiyah Yasin, Sofi Sadikin, Imah Syati'iyah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada muka surat 375. Masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang zakat, Dan pada bab yang ke-19 ini Imam Tirmizi membawakan tajuk babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan al-mu'tadi, orang yang melampaui batas fi sadaqati, dalam zakat. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang melampaui batas di dalam zakat? Maka di sini dibawakan beberapa penerangan. Nanti kita akan baca. Maka orang yang melampaui batas dalam berzakat, iaitu amil, contohnya orang yang ambil zakat ataupun sedekah, kalaulah pada waktu itu dia melampaui batas, maka dia akan beroleh dosa dan pada waktu itu mendapat ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat hadis yang ke-641. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Yazid bin Abi Habib bin Sa'd bin Sinan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'tadi fi sadaqah, orang yang melampaui batas dalam zakat, kama ni'iha, sama mendapat dosa seperti orang yang enggan bayar zakat. Orang yang enggan bayar zakat ni dosa dia besar. Maka pada waktu itu orang yang melampaui batas sama seperti orang yang enggan bayar zakat. Jom kita lihat kepada sahara baris yang pertama. Al-i'tida'u mujawazatul had. Melampaui batas adalah maksud daripada al-mu'tadi. Fayahtamilu an yakuna al-murad bihi al-muzakki. Maka boleh jadi maksud daripada al-mu'tadi, orang yang melampaui batas ini, adalah pada waktu itu al-muzakki, orang yang membayar zakat. Dan boleh juga ianya memberi makna hujung baris itu awil amil, ataupun orang yang kutip zakat. Maka boleh jadi kedua-duanya. Boleh jadi pada waktu itu yang melampaui batas adalah yang membayar zakat dan juga orang yang mengutip zakat. Maka bagaimanakah cara mereka melampaui batas? Maka pada waktu itu contohnya, ya'tadi bi'ita'iz zakati ghaira mustahiqiha.
Contohnya melampaui batas, kalaulah contoh pembayar zakat, maka dia melampaui batas, dia bayar dekat orang yang tak sepatutnya dapat, contoh, ataupun dia bayar pada cara yang tak betul dan salah, contoh. Kemudian berkata pula Imam At-Turbashti, orang yang mengambil zakat yang melampaui batas adalah contohnya diambil lebih daripada sepatutnya. Sepatutnya orang tu bayar hanya 1,000 contoh, tapi dia minta untuk dibayar 1,300, 1,200, maka itu orang yang melampaui batas dan sebagainya. Maka kalladhi yamna'u an ada'i ma wajaba alaih, dia mendapat dosa sama seperti mana orang yang enggan untuk membayar zakat. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Ummu Salamah, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan sungguh telah berbicara Ahmad bin Hanbal berkenaan perawi yang bernama Sa'ad bin Sinan. Sa'ad bin Sinan ini ulama hadis ada bahaskan tentang periwayatan beliau. Wahakadha yaqulu Laits bin Sa'd, dan beginilah apa yang disampaikan oleh Laits bin Sa'ad daripada Yazid bin Abi Habib, daripada Sa'ad bin Sinan, daripada Anas bin Malik. Sementara itu perawi yang bernama Amr bin Harith dan Ibnu Lahi'ah, mereka meriwayatkan daripada Yazid bin Abi Habib daripada Sinan bin Sa'ad, terbalik. Ada dua perawi, iaitu Ibnu Lahi'ah dan Amr bin Harith, dia terbalikkan nama tersebut dengan Sinan bin Sa'ad daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, was-sahih, dan yang benar adalah nama perawi tersebut Sinan bin Sa'ad, bukannya pada waktu itu Sa'ad bin Sinan. Wa qawluhu, dan sabdaan baginda, al-mu'tadi fi sadaqati kamani'ha, orang yang melampaui batas pada zakat seperti orang yang enggan membayarnya. Yaqulu, berkata para ulama hadis, alal mu'tadi minal ithim, orang yang melampaui batas akan mendapat dosa sama seperti orang yang enggan membayar zakat. Orang yang enggan membayar zakat dapat dosa, orang yang melampaui batas pun pada waktu itu akan mendapat dosa. Kemudian lihat kepada bab yang ke-20, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan rida pada waktu itu perlu untuk menggembirakan al-musaddiq, orang yang mengutip zakat. Rida pada waktu itu perlu untuk menggembirakan orang yang mengutip zakat, walaupun kita rasa itu adalah harta kita yang layak digembirakan contohnya, tapi dalam hadis ini Nabi SAW suruh untuk menggembirakan orang yang mengutip zakat. Minta maaf, okey, terlanggar. Riwayat 642. Wabi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Mujalid an Sya'bi an Jarir, daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum, apabila telah datang kepada kamu al-musaddiqu, pengutip zakat ataupun amil, fala, maka janganlah yufariqannakum, pengutip zakat tadi berpisah daripada kamu, illa an ridha, kecuali mestilah dalam keadaan dia ridha." Pada waktu itu cuba untuk menggembirakan orang yang mengutip zakat. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana, di sini kita lihat kepada qawata. Siapakah yang dimaksudkan dengan al-musaddiq bi takhfifis sad, adalah al-amil, orang yang kutip zakat. So sebenarnya orang yang kutip zakat pada waktu itu orang yang melaksanakan perkara yang wajib, dan pada waktu itu perkara yang ianya menjadi mudah untuk kita membayar zakat. Cuba kalaulah kita sendiri yang pada waktu itu perlu pergi ke Baitul Mal untuk bayar zakat, maka ianya pada waktu itu membebankan, menyusahkan. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi suruh untuk menggembirakan pengutip zakat, amil tadi, dengan kita cuba untuk beri apa yang dia minta, apa yang dia telah senaraikan. Wabi ilaihi qala hadatsana Abu Ammar qala hadatsana Sufyan an Dawud an Sya'bi an Jarir an Nabi SAW binahwi, berkata Imam Tirmizi, hadis Daud daripada Sya'bi adalah lebih sahih berbanding daripada hadis Mujalid.
Wa qad da'afa mujallida, dan sebahagian daripada para ulama hadis telah mendhaifkan Mujallid kerana kathirul ghalat, beliau ini terlalu banyak melakukan kesilapan di dalam periwayatan hadis. Bab yang ke-21, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, anna sadaqata, sesungguhnya zakat, tu'khadhu, diambil, minal aghniya, daripada yang kaya, faturaddu, maka dipulangkan kembali, alal fuqara, kepada yang miskin. Maka konsep zakat adalah diambil sedikit duit daripada yang kaya dan diagihkan kepada fakir dan miskin. Riwayat 600, yang mana sistem dia pada waktu itu yang Allah susun dah sangat baik. Kalaulah semua orang pada waktu itu menunaikan zakat, bukan hanya beberapa peratus, maka nescaya pada waktu itu tidak akan ada kemiskinan di dalam masyarakat. Dan ini kita boleh lihat pada zaman yang terdahulu, seperti mana zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga zaman-zaman yang sebelum dan selepasnya. Bagaimana tidak ada lagi yang pada waktu itu orang susah apabila zakat dibayar oleh semua yang sepatutnya bayar dan diagihkan pada tempat yang sepatutnya diagihkan. Babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang menyebut sesungguhnya sedekah diambil daripada yang kaya lalu dipulangkan pada yang fakir dan miskin. Riwayat 643. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Ash'ath an Abi Juhaifah an abihi an Aun bin Abi Juhaifah an abihi Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, qadima alaina musaddiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kami amil zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengutip zakat bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha sadaqah, maka dia telah datang mengambil zakat kami, min aghniyaina, daripada orang-orang yang kaya daripada kalangan kaum kami, kata Abu Juhaifah. Faja'alaha, maka dia telah meletakkan zakat tersebut, fi fuqara'ina, pada fakir miskin daripada kalangan kabilah dan keluarga kami. Lihat kepada Sahara. Faja'alaha ay maksumah, maka dia telah bahagi-bahagikan, fi fuqara'ina, pada fakir miskin. Yang dimaksudkan di sini adalah fuqara'i dzalikal qaumi wal balad, orang miskin yang tinggal di daerah dan negeri tersebut. Wa hadza mustahab, dan inilah yang terbaik. Yang terbaik adalah dekat mana zakat tersebut dikutip, diberikan kepada orang yang berada di kawasan tersebut. Illa, kecualilah, idza kana ghairahum ahwaju minhum, ada orang yang lain yang lebih layak daripada orang yang ada dalam negeri ini, maka boleh untuk memindahkan sedekah, menyampaikan sedekah. Tapi afdalnya adalah orang yang pada waktu itu tinggal di kawasan tersebut, mereka bayar zakat, maka diagihkan di kawasan yang tersebut. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Abu Juhaifah, wa kuntu ghulaman yatima, kata Abu Juhaifah, dan aku adalah seorang yang yatim, seorang anak muda yang yatim pada waktu itu. Fa'atani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan kepadaku akan barangan daripada zakat. Fa'atani minha, dan antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi adalah qalusa, unta. Nabi bagi unta juga kepada Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Juhaifah adalah hadis yang hasan gharib. Babu man tahillu lahu zakah, bab yang ke-22, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat berkenaan man, orang yang tahillu lahu, halal dan boleh untuknya mengambil zakat. Siapakah yang boleh untuk mengambil zakat? Riwayat 644. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Ali bin Hujr qala Qutaibah hadatsana Syariq wa qala Ali akhbarana Syariq al-ma'na wahid an Hakim bin Jubair an Muhammad bin Abdul Rahman bin Yazid an abihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata bahawa baginda Nabi SAW bersabda, man sa'alan nas, barang siapa yang pada waktu itu meminta-minta kepada manusia. Dia meminta-minta padahal dia tak layak pun untuk meminta-minta.
Maka sabda baginda Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta daripada manusia, walahu ma yughnih, dalam keadaan dia mempunyai kekayaan, dia ada sesuatu walaupun tak banyak, tapi dia tak layak meminta-minta sebab dia ada harta dia yang tersendiri. Maka sabda Nabi SAW, ja'a yaumal qiyamah, maka pada waktu itu dia akan datang pada hari kiamat, wa mas'alatuhu fi wajhi, dan perbuatan dia pernah meminta-minta dalam keadaan tak layak di dunia, akan ada kesan permintaan tersebut pada muka dia. Apakah kesan dia? Khumushun au khudushun au kuduhun. Perawi pada waktu itu dia ragu perkataan manakah yang Nabi SAW gunakan. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, akan datang dalam keadaan pada wajahnya ada kecacatan, cacat wajah dia, kerana dia meminta dekat dunia menggunakan wajahnya dan dia tak layak pun untuk meminta-minta. Qila, maka dikatakan, wahai utusan Allah, wa ma yughnih, apa yang pada waktu itu dikira sebagai manusia itu adalah manusia yang cukup, manusia yang kaya. Maka sabda Nabi SAW, khamsuna dirhama, 50 dirham, au qimatuha minaz zahab, ataupun kadar yang lebih kurang sama daripada emas. Orang yang ada 50 dirham, tak sepatutnya pada waktu itu dia menagih simpati, meminta-minta. Dan kalaulah dia layak tak mengapa, tapi kalaulah dia tidak layak, maka akan ada kecacatan pada wajah dia. Khumush, khudush, kuduh adalah memberi makna yang sama. Sebab itu lihat kepada qawata syakkum minar rawi. Perawi hadis ini pada waktu itu dia syak, Nabi gunakan perkataan yang mana. Maka pada waktu itu dibawa ketiga-tiganya, khumush, khudush dan kuduh, iaitu kecacatan pada wajah. Maka dalam kata Imam Tirmizi, dan lalu kalaulah seseorang itu ada 50 dirham, maka dia tak sepatutnya meminta-minta. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Mas'ud adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah berbicara Syu'bah berkenaan perawi yang bernama Hakam bin Jubair daripada sebab hadisnya dan periwayatannya. Riwayat 615, wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Sufyan an Hakim bin Jubair bi hadzal hadis. Faqala lahu Abdullah ibn Uthman sahibu Syu'bah, maka berkatalah anak murid Syu'bah kepada Hakim bin Jubair, law ghairu Hakim haddatha bi hadza, kalaulah perawi lain yang meriwayatkan daripada Hakim akan hadis ini, maka pada waktu itu nescaya aku ambil hadis ini. Fahaddatha, maka pada waktu itu telah menegur Sufyan, ataupun berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahimahullah, wa ma li Hakimin la yuhaddithu anhu Syu'bah. Maka dia pun bertanya, kenapa Hakim tidak mahu meriwayatkan hadis daripada Syu'bah? Qala, maka berkatalah pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdullah bin Uthman, na'am, ya, bahawa Syu'bah tidak meriwayatkan hadis daripadanya. Maka berkatalah Sufyan, aku mendengar Zubaid meriwayatkan hadis daripadanya daripada Muhammad bin Abdul Rahman bin Yazid. Maka ulama berbeza pendapat, ada yang tak nak ambil hadis daripadanya, ada yang pada waktu itu ambil hadis daripadanya perawi yang bernama Hakim bin Jubair rahimahullahu taala. Kata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian daripada para sahabat kami. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway. Kalau mereka berkata, apabila ada di sisi seorang itu 50 dirham, maka tidak halal, tidak boleh untuk dia pada waktu itu meminta-minta. Walam yadhhab ba'du ahli ilmi, dan sebahagian daripada ahli ilmu tidak memberi perhatian kepada hadis ini kerana ianya adalah hadis Hakim bin Jubair. Wa wassa'u, maka pada waktu itu mereka meluaskan pada waktu itu bahawa boleh meminta-minta jika perlu. Wa qalu, dan mereka berkata, idza kana indahu, kalaulah seseorang itu ada 50 dirham atau lebih, wa huwa muhtaj, namun pada waktu itu dia memang memerlukan bantuan, lahu an ya'khudha minaz zakah, dia boleh untuk ambil zakat. Maka sebenarnya hadis 50 dirham ini para ulama kebanyakannya tidak ambil kerana perawi yang bernama Hakim bin Jubair. Maka kalaulah seseorang itu ada keperluan, walaupun pada waktu itu pendapatannya lebih daripada 50 dirham, maka lahu an ya'khudha minaz zakah,
kata para ulama boleh untuk dia mengambil zakat. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan lain-lain daripada kalangan ahli fiqah dan ahli ilmu. Bab yang ke-23 berkenaan tentang man la, orang yang tidak tahillu lahu sedekah, tidak boleh untuk dia mengambil sedekah. Maka ada orang yang tak boleh pada waktu itu untuk ambil sedekah, tidak boleh. Siapakah mereka? Jom kita lihat riwayat 646. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Sufyan tahwil wa bi ilayhi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Raihan bin Barid an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu sadaqah, tidak halal pada waktu itu mengambil sedekah. Dalam sebahagian riwayat menyebut tidak halal meminta-minta. Untuk siapa? Lighina, untuk orang yang kaya. Tidak halal untuk dia mengambil zakat dan pada waktu itu meminta-minta. Wala lidhi mirratin sawi, dan tidak pula lidhi mirrah, kepada orang yang pada waktu itu kuat, sawi, dan pada waktu itu sihat tubuh badan dia. Maka kalaulah ada orang yang sihat tubuh badan dia, pada waktu itu meminta-minta, maka pada waktu itu ianya tak sepatutnya berlaku. Tak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang meminta-minta dah jadi umpama satu pekerjaan pada zaman kita. Apa kerja dia? Meminta-minta. Kalaulah benar-benar layak, maka pada waktu itu tidak mengapa. Dia khawatiri pada waktu itu meminta dalam keadaan tidak layak. Maka sebab itu sabda Nabi, tidak boleh, la tahillu, tidak halal as-sadaqatu, zakat, untuk orang yang kaya, dan juga tidak pula untuk orang yang kuat untuk bekerja, sawi dan sihat tubuh badan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Hubshi bin Junadah, Qabisah bin Mukhari radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Amr adalah hadis yang hasan, dan sungguh telah meriwayatkan Syu'bah daripada Sa'ad bin Ibrahim hadis ini dengan sanad ini, namun tidak dimarfu'kan. Maka riwayat yang kita baca tadi marfu', tapi ada seorang lagi perawi yang lain pada waktu itu dia menjadikan hadis ini sebagai mauquf, tidak marfu'. Dan sungguh telah diriwayatkan selain daripada hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, la tahillul mas'alah. Yang riwayat atas tadi la tahillu sadaqah, maka riwayat yang kedua ni lebih tepat, la tahillu sadaqah, tidak halal untuk meminta-minta, li ghani, bagi orang yang dah kaya. Kemudian lidhi mirratin sawi, pada orang yang kuat bekerja, dan pada waktu itu sawi, sihat tubuh badan. Kalau sakit maka tak mengapa, tapi tubuh badan dia sihat. Kemudian wa idza kana ar-rajulu qawiyan, dan jika seseorang itu adalah seorang yang kuat tubuh badan, namun muhtajan, sangat-sangat memerlukan, walam yakun indahu syai'un, dan dia tidak ada sesuatu apa yang boleh bantu dia, fatusuddaqa alaihi, maka boleh untuk diberikan sedekah kepadanya. Ajza'a, maka mencukupi daripada pihak orang yang membayar zakat di sisi ahli ilmu. Dan maksud daripada hadis ini pada sebahagian daripada ulama bukan la tahillu sadaqah, tetapi la tahillul mas'alah, minta pun pada waktu itu tidak dibenarkan. Riwayat 647. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ali bin Sa'id al-Kindi qala hadatsana Abdul Rahim bin Sulaiman an Mujalid an Amir an Hubshi ibn Junadah as-Saluli qala, maka telah berkata Hubshi bin Junadah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Hajjatul Wada' wa huwa waqifun, Nabi sedang berada pada waktu itu di Arafah. Atahu a'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui, maka dia telah memegang hujung selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Nabi, fa'atahu, maka Nabi bagi dia hadiah, wa dhahaba, dan dia berlalu pergi. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan meminta-minta kepada orang yang mampu dan sihat tubuh badan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta, la tahillu, tidak boleh, li ghani, untuk yang kaya, wala li dhi mirratin sawi, dan tidak pula untuk orang yang fakir
dan pada waktu itu mereka adalah sawi. Mereka pada waktu itu sihat. Kalaulah seseorang itu dia kuat dan sihat, maka tidak boleh untuk meminta-minta. Illa, kecuali sabda Nabi SAW, lidhi fakrim mudki, orang yang benar-benar fakir, mudki. Apakah mudki? Lihat sahara baris yang kedua, syadid, orang yang sangat-sangat miskin. Kalaulah seseorang tu dia sangat-sangat miskin, walaupun pada waktu itu dia sihat tubuh badan, walaupun dia ada tenaga dan kuat, maka boleh bagi sedekah kepadanya. Au ghurmin mufdi', ataupun pada waktu itu orang yang sangat-sangat teruk hutang dia, ada terlalu banyak hutang, maka pada waktu itu boleh dibayar zakat kepada mereka. Wa man sa'alan nas, dan barang siapa yang meminta-minta dan pada waktu itu dia tak layak untuk meminta-minta, liyusriya bihi maluh, bertujuan untuk menambahkan hartanya sahaja, kana khumushan, maka akan ada kecacatan pada wajah dia pada hari kiamat. Dalam sebahagian riwayat menyebut kecacatan itu adalah mukanya tak akan ada daging. Mukanya pada waktu itu nampak tulang semata-mata. Sebab waktu dia meminta-minta, dia gunakan muka dia untuk meminta-minta. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kana khumushan fi wajih, akan ada kecacatan pada mukanya pada hari kiamat. Waradafan, dan pada waktu itu dia kena makan daripada api neraka, radafa, batu-batu yang panas menggelegak. Maka sabda Nabi memberi amaran, faman syaa falyukil, maka kalaulah ada yang tetap nak ambil walaupun pada waktu itu dia tak sepatutnya ambil zakat, maka pada waktu itu terpulang kalau dia nak ambil lebih kurang. Wa man syaa falyukthir, ataupun kalau dia nak pada waktu itu untuk mengambil banyak dan pada waktu itu mengambil lebih. Lagi banyak dia ambil dalam keadaan tak layak, lagi banyak dosa, lagi banyak dosa dan sebagainya. Riwayat yang seterusnya, wa bi ilai qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Yahya bin Adam an Abdul Rahim ibn Sulaiman nahwah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini. Bila kita sebut tentang orang yang berhutang yang tadi, kan ada dua orang yang walaupun dia sihat dan kuat, tapi dia boleh ambil zakat, boleh meminta-minta. Faqrim mudki, orang yang sangat-sangat miskin. Au ghurmin mufdi, orang yang sangat-sangat teruk hutang dia. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk bab yang ke-24, bab man tahillu lahu sadaqah, bab pada hadis dan riwayat bahawa boleh untuk mengambil sedekah. Siapa? Al-gharimin, orang-orang yang ada hutang, wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Maka orang yang ada hutang pada waktu itu, kalaulah benar-benar hutangnya dah tiba waktu untuk dibayar dan digunakan duit zakat memang untuk bayar hutang dia, maka pada waktu itu jawapan dia adalah boleh. Jawapan dia adalah boleh. Riwayat 648. Wabi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laysu an Bukair bin Abdullah bin al-Ashaj an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, usiba, telah menimpa, rajulun, seorang lelaki, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi thimarin, pada buah-buahan yang masih lagi berada di kebun, yang belum lagi dipetik, ibta'aha, yang dia telah beli. Pada waktu itu yang dia telah beli. Ibta'aha juga boleh memberi maksud yang dia telah jual. Maka ada seorang lelaki ni, dia telah beli buah-buahan yang ada dalam kebun. Kemudian buah-buahan tersebut menjadi rosak dan dia tak dapat apa-apa. Sebab pada waktu itu bila rosak, maka berada pada tanggungjawab dia. Berada pada tanggungjawab dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berada pada tanggungjawab dia sebab dah menjadi buah dia. Dan orang yang kebun pada waktu itu dah serahkan untuk dia buat apa yang pada waktu itu dia nak buat. Fakasura dainu, maka pada waktu itu menjadi banyak hutang dia. Dia tak mampu pada waktu itu nak buat apa-apa sebab dia telah mengalami kerugian. Dia mungkin beli buah itu untuk dijual balik. Sekarang ni dah tak ada apa nak jual sebab buah-buah tersebut telah menjadi rosak dan pada waktu itu binasa. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang lain, tasaddaqu alaih, sedekahlah, zakatlah kepadanya.
maka manusia pada waktu itu telah memberi zakat kepada orang ini. Falam yablugh zalika, maka masih lagi tidak mencukupi untuk dia membayar hutang-hutangnya semula. Maka sabda Nabi SAW kepada orang-orang yang pada waktu itu datang untuk mengutip hutang, sabda Nabi, khudhu ma wajadtum, ambillah apa yang ada buat masa ini. Sebab itu lihat kepada syaykhah, ai fil hal, yang sekarang ini ambillah apa yang ada ini. Kemudian wa amma ba'da qadril mushtari, namun kalaulah setelah penjual pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa amma ba'da qudratil mushtari, kalaulah pada waktu itu buah-buahan yang ada pada pokok tersebut telah diizinkan untuk mushtari, nanti petik, nanti buat ini dan sebagainya, maka pada waktu itu pembeli yang bertanggungjawab. Sebab penjual pada waktu itu dia dah serahkan kepada pembeli untuk buat apa yang dia nak buat daripada pokok, daripada buah yang masih berada di pokok. Kata para ulama, wa ulima minal hadis mas'alatan, ada dua permasalahan yang kita dapat daripada hadis ini. Yang pertama, boleh menjual buah yang masih lagi berada di pokok mengikut riwayat ini. Dan yang kedua, pada waktu itu wajib untuk menyediakan bayaran ketika mana pada waktu itu berlakunya sesuatu yang menjadi rosaknya buah tersebut dalam keadaan bukan disebabkan daripada penjual, bukan penjual yang bersalah, maka yang kena menanggung rugi adalah pembeli. Sebab penjual pada waktu itu dah izinkan untuk pembeli masuk untuk uruskan buah-buahan dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang lelaki ni ada hutang, ambillah apa yang kamu dapati sahaja sekarang ini. Nanti bila dia lepas kaya, tak ada masalah, boleh tuntut balik. Walaysa lakum illa zalika, dan tidak ada apa-apa yang layak untuk kamu kecuali hanya apa yang ada, sebab lelaki ni memang berhutang. Tapi pengajaran yang kita boleh dapat, orang yang berhutang boleh untuk mengambil zakat. Dan di dalam bab ini daripada Aisyah Juwairiyah, Anas bin Malik, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-25 insya-Allah kita akan sambung pada waktu yang berikutnya insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Terima kasih.